Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, munasabah di hari Jumaat pada hari ini, marilah sama-sama kita muhasabah diri kita ataupun kita hitungkan diri kita masing-masing, setara mana kita takwa kepada Allah ataupun takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setara mana juga kita boleh buat segala perintah Allah Subhanahu wa taala, dan setara mana juga kita boleh tinggal daripada segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita adalah sebagai hamba Allah yang dapat keredaan dan kebahagiaan dunia dan juga akhirat nanti. Sidang kaum muslimin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita ambil tahu, sedar bahwasanya pada minggu yang lepas telah maklum bagi kita bahwasanya berlaku ditimpa ujian sebagai letupan beracun ataupun bunga api, iaitu di suatu tempat yang bernama Nyomondok di Menara ataupun di Narathiwat. Adalah adanya sebuah kelai yang terletak di tengah bandar. Akhirnya dapat mengakibatkan daripada berlakunya 12 orang kematian dan beratus-ratus daripada cedera parah dan kehilangan daripada harta dan rumah tempat tinggal mereka nya hancur. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita kena ingat bahawa ini adalah satu hikmah bagi orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita tahu dan sama-sama kita khabar sedar bahwasanya ini adalah percobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena ingat, kita hidup di atas dunia ini sebagai selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, kita tak lepas daripada ujian Allah Subhanahu wa taala ataupun daripada tutsa daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini adalah ujian Allah, itu adalah sebagai sunnatullah yang Allah Ta'ala sediakan kepada hamba-Dia-nya.
bala ataupun musibah ataupun uji manusia itu sama ada dengan cara sedih ataupun membuatkan susah kepada manusia. Ada kalanya daripada perkara yang senangkan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguhnya kami beri percubaan kepadamu dengan ketakutan, dengan lapar, kurang daripada harta jiwa, dan kurang daripada buah-buahan. Tetapi berilah berita gembira kepada orang yang sabar di atas ujian itu. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila sebut kalimah sabar dalam menghadapi totsab ataupun menghadapi ujian, kalimah ini mudah kita sebut, mudah tulis, tapi susah kita nak beramalkan. Imam Ghazali rahimahullah ada sebut dalam kitab Mukashifatul Qulub, dia katanya sabar terbagi pada 3. Satunya sabar dalam kita buat taat. Yang kedua, sabar daripada kita jauh daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang 3, sabar terima segala ujian takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ibnu Katsir juga ada sebut, seorang yang ditipu musibah ataupun ujian dan dia yakin bahawa musibah itu adalah takdir daripada Allah, kemudian dia sabar, serta pula dia harap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa rendah diri, tunduk serah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nescaya Allah akan beri petunjuk dalam hatinya dan menghadapi musibah yang menimpa dengan yakin yang benar-benar di dalam hati dia. Bahkan Allah akan ganti apa yang hilang daripada dia dengan sesuatu yang lebih baik bagi dia pula. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam agama kita telah mengajar pada kita, iaitu cara dalam kita nak berdepan menghadapi dengan perkara ujian ini, dan dikirakan sebagai satu hikmah ataupun suatu kebaikan di sebalik ujian yang Allah menghadapi kepada manusia. Yang pertamanya, kita kena yakin bahawa ujian ataupun musibah adalah suatu takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Artinya Allah telah catat takdir setiap makhluk sebelum 50,000 tahun daripada jadikan langit dan bumi. Yang kedua, kita kena yakin bahawa di sebalik ujian itu adalah ada hikmah.
Kerana Allah Subhanahu wa taala, afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah mudok kira bahawa sungguhnya kami jadi kamu secara main-main saja dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Artinya Allah nak beritahukan kepada manusia supaya manusia tak jadi ralik dalam hidup di atas dunia ini. Oleh kerana semua hamba Allah Ta'ala itu adalah akan dibuat kira bercara pada alam barzakh dan alam akhirat, dan juga pada hari kiamat kelak nanti. Yang ketiga juga, kita kena yakin bahawa bala ataupun ujian ataupun musibah itu adalah suatu kasih sayang Allah kepada hamba Dia-Nya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yusabbu min." Siapa-siapa yang dikehendak Allah nak beri kebaikan, maka Allah beri ujian ke atasnya. Dan yang keempat, kita kena yakin bahawa bala ataupun ujian nak mengajar pada kita supaya kita banyak kita berdoa, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ay yaqa alaih, wa innal fajira yara dhunubahu kadzubabin marra ala anfih." Sungguhnya orang beriman, ia tengok pada dosa-dosa dia-nya seolah dia berada di kaki gunung, kaki bukit. Dia takut gunung itu nak tipu pada dia. Orang beriman sentiasa tengok banyak dia kesalahan kepada Allah, seolah dosa dia, kesalahan dia seolah gunung yang tinggi. Yang gunung yang tinggi itu sedia untuk menipukan kepada dia. Itu adalah tilik bagi orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang diraku, dia tengok dosa dia seperti lalak yang hinggap di atas hidungnya, dan dia hamak dengan tangan pergi begitunya saja. Yarazunu bau kazubabin marra ala anfih. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima pula, kita kena yakin bala itu ataupun musibah itu adalah supaya kita jadi semua-semua kita berzikir dan kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala, "Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah hanya dengan ingat kepada Allah, hati akan jadi tenang dan tenteram. Yang kane, kita kena sedar bahawa uji para nabi lebih besar daripada ujian yang dikenakan ke atas kita manusia biasa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda suatu ketika ditanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya Rasulullah, ayyun nas ashaddu bala?" Qala al-anbiya summal amsal fal amsal. Fayubtali ar-rajulu ala hasbi dinih. Hei Rasulullah, siapakah yang paling berat bala ataupun ujian? Rasulullah menjawab, para nabi dan orang seumpama dengannya.
kemudian orang yang seumpama dengannya. Seorang akan diuji mengikut dengan kadar iman ataupun agama yang ada pada dia. Yang tujuh, kita kena yakin bahawa uji atau musibah, bala mengajar kepada kita supaya kita banyak bersabar, dan sungguhnya sangat besar balasan orang yang banyak sabar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguhnya kami beri cubaan kepada kamu dengan ketakutan, dengan lapar, kurang daripada harta, jiwa dan buah-buahan, dan berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Yang ke-8 pula, kita kena sedar bahawa ujian dan musibah itu juga mengajar kepada kita supaya kita banyak seka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan seka jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mafhum daripada satu ayatnya, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sungguhnya tiada berputus asa daripada rahmat Allah malaikat orang yang tak beriman ataupun orang kafir. Surah Yusuf 87. Yang 9 pula, kita kena yakin dengan ujian dan musibah ini juga Tuhan nak hapus akan dosa dan kesalahan-kesalahan hamba Dia-Nya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adza wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu." Artinya, apa saja yang menipu seorang muslim seperti letih, sedih, sakit, gelisah, malaikat Allah akan menghapuskan kesalahan dengan sebab apa yang berlaku pada hamba Dia itu. Yang 10-nya, kita kena yakin besar ujian adalah semakin besar pahalanya pula. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In azamal jaza ma'a izamil bala." Sungguhnya besarnya pahala itu adalah tergantung kepada besar ujian yang ditimpakan kepada Dia-Nya. Sidang kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara perkara yang agama kita hajar kepada kita dalam kita nak menghadapi dengan musibah ataupun ujian yang ditimpakan kepada hamba-Nya. Maka di sini apa yang berlaku pada saudara kita di Munduk, yang mana telah maklum bagi kita adalah suatu musibah yang amat teruk. Maka marilah sama-sama kita jadi teman, jadi saing. Kita tak ketinggalan kepada mereka. Marilah sama-sama kita hulurkan bantuan kita, yang mana di tempat kita di hari ini pun kita sediakan kotak untuk terima bantuan, dan kita akan hulurkan kepada mereka supaya mereka ramah semangat lagi dalam hidup di atas dunia di umur mereka yang ada lagi. Dan juga kita banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka ada kekuatan, ada semangat untuk hidup di atas dunia serta dapat kejar mencari rezeki semasa mereka berhidup di atas dunia lagi.
Oleh kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Siapa-siapa yang boleh menyenangkan ataupun boleh melapangkan seorang beriman daripada satu kesusahan dunia, Allah akan beri seni daripada salah satu kesusahan di hari kiamat juga. Dan siapa yang dapat meringankan kesusahan seorang, Allah akan beri meringankan kesusahan dunia dan juga akhirat kelak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguhnya orang beriman itu adalah saudara. Oleh itu marilah sama-sama kita buat baik pada saudara kita. Kita tunjuk kebaikan kepada saudara kita. Kita hala bantuan kepada saudara kita. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan marilah sama-sama kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Alhamdulillah hamdal hamidin asyakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin wa imamul anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi sunnatahu wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Usikum ayyuhal muslimun wa iyaya bitaqwallah wa hadzirukum wa hadziru nafsi min ghadabillah wa a'lamu anna Allah ma'akum bi amrin badafi min nafsihi وسنى بملائكة كرسيه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليمه إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين وأهلك الكفرة والمشركين وأهلك كلمة إلى يوم الدين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وصلوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا